الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuhan pengusaha paperwork pula tajuk kan, siap ada cabaran dan tindakan. Tu biasalah orang canggih-canggih macam tu lah kan. Taman nama pun taman Datuk Wan kan. Ada handa orang sini kan. Tajuk pun siap ada tempat tinggal. Maka mustahillah bagi Allah menempati makhluknya. Maka mengapa masjid disebut dengan rumah Allah? Kena faham betul-betul dulu ya. Maka dia disebut sebagai rumah Allah. Penyebutan rumah Allah Baitullah tidak hanya untuk Masjidil Haram, tidak hanya untuk Masjidil Haram di Mekah, tapi juga masjid-masjid di muka bumi ini juga disebut sebagai Baitullah, termasuklah surau juga disebut sebagai Baitullah. Jadi jangan perasan macam kita punya kan. Kadang-kadang orang marah tu, aku yang buat masjid ni, aku yang buat surau ni makin kumpul duit sesama ni, kau lah lebih-lebih macam tu kan. Dia terlupa tu. Walaupun kita bina sama-sama kutip duit, usaha kita 5-6 orang, 10 orang membina surau tu contoh kan, bukanlah kita punya, dia Allah punya. Jadi janganlah sound orang kau pahal datang sini. Lagi pula kan. Siap-siap sound orang tu kau pahal datang sini, tak pernah datang pula. Tu mula lah tu. Nak jadi AJK tu seorang tu pula. Kan? Tapi kebanyakan tak nak jadi AJK dah kan. Kebanyakan tak nak. Kalau dah lantik tu memang dah tak boleh lagi mana dah tu kan. Kan? Tapi ada juga orang yang memang ikhlas dia nak bantu kan. Dan pendapat ulama, Baitullah itu pun juga tidak dikhususkan kepada Kaabah saja. Macam Masjidil Haram tu tempat Kaabah tu, bukan itu saja disebut sebagai Baitullah, tetapi sesuatu yang mengelilingi Masjidil Haram yang dijadikan tempat ibadah sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf yang iktikaf dan rukuk dan sujud. Mana bersihkan tu, bahagian yang tempat iktikaf, bahagian tempat orang tawaf kena bersihkan juga. Maka dari ayat ini membawa maksud masjid yakni Baitullah itu adalah tempat tawaf, iktikaf dan sujud dan mengingat Kaabah, dan bukan hanya Kaabahnya sahaja. Maka seluruh masjid di muka bumi adalah rumah Allah. Dikatakan rumah Allah digambarkan pada dua hal. Pertama, kerana masjid adalah tempat ibadah, dan tempat ibadah adalah ibadah itu sendiri, iaitu tempat hadirnya disembah makbud dan tempat persaksian diri kepadanya. Maka tempat ini disebut sebagai bait, rumah secara makna dan secara batin. Jauh pula. Nak kena mula balik semula ke tak payah kan? Maka kerana dari segi masjid rumah Allah tu kan, dalam erti linguistik, kerana masjid adalah tempat yang mirip atau sama dengan bangunan lainnya, sehingga masjid disebut dengan rumah. Dan untuk Allah rumahku, kerana kemuliaan, tashrifan kan, syarif mulia, tashrif dimuliakan tempat tersebut atau bangunan masjid tersebut. Maka penamaan masjid dengan Baitullah, rumah Allah, kerana bangunan yang mirip dengan rumah serta tempat yang khusus beribadah kepada Allah. Kalau faham, demikianlah ceramah hari ni. Macam tu lah. Kan susah mana dah faham. Lepas jawab tajuk tu okey lah tu kan. Kau jawab mana pula, baru pula 27 minit dah selesai. Lepas jawab soalan kan. Jadi apakah makna takut? Sentosa sebab dia doa ke surau, ke masjid. Imam doa tak pernah pergi doa untuk dia. Imam doa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, zaman teknologi. Ni kan. Ada kamera godang, ada handphone,
kan, bercabang-cabang. Ni malam ni satu dunia tengok kat Taiwan dengan kat Makkah pun tengok camah ni. Taman Tok Wan glamour malam ni, ada orang daripada US, daripada Batam, Riau semua tengok. Ada yang kat tengah pagi buta, pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang, berapa ramai orang, makin tinggi pangkat makin mangang. Ada kan? Ya tuan-tuan, bukan cakap apa betul hari ni kan? Penyakit apa, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Berapa kau nak pakai? Pakai 5,000. 5,000? Nah, ambil 100. 100 boleh bagi pun. Tapi dia punya ambil borek kawan tu kan, macam tu lah. Ini tak ada. Susah nak cari kawan sejati kan? Ilmu ni ya kan, berpuluh-puluh lah, aircon tak cukup lah, panis kata. Sebab ramai orang kan? Jadi cabaran, nampak tak budak-budak ni, ramai budak-budak datang cabaran Masjid Pelda Palu 14 kan. Ni saya bagi idea, contoh tindakan kan? Lepas tu pasang wifi percuma surau ni. Betul, contoh. Ya, betul. Bukan saya olok-olok ni, saya camah kat sana, dia lancarkan kempen pengimarahan sekali baik di surau Taman Serai Murni di Perak, tempat adik saya duduk kan. Kan, meninggalkan kenangan untuk orang selepas dia. Bayangkan kan. Tu yang berpantun kat Masjid Pasir Besar, ada kucing, ada tikui. Dah koncik tak jaga kebersihan. So anak-anak ni bila datang tak apalah, mula-mula budak-budak ni datang kan, kita tahu ni rumah Allah ni, dia datang boleh lagi dia. Kita kena buat macam rumah Allah, bukan macam rumah kita. Kopi balik, kau nak main kopi balik, itu rumah kita. Masalah ni rumah Allah. Adik jangan main-main lagi-lagi macam ni. Kat sini orang semayang tau. Masuk semayang, betul. Lambek lah pakcik tu semayang sebab nak bagi budak tu diam. Pahala pakcik tu walaupun dia lambek, sebab dia nak pastikan budak tu tak ganggu orang lain semayang. Saya tengok kat satu sekolah tu 10 saf, elok budak, main apa pun tak. Sebab muka kiri kanan jaga, cikgu disiplin dia tu. Kiri kanan dia siap lawatan macam ni, budak tu elok semayang. Patutlah elok budak ni kan? Tapi memang ya, nama pun budak. Kita kan cakap kopi balik, mau mekak sampai ketua budak tu tak datang surau. Dek pakcik ni ngalau dia tadi. Nama pun budak. Lainlah kalau yang bayo-bayo pengusi surau ni main-main balik lagi. Yo halau balik. Contoh kan. Cak dia kan apa hal pula. Tak padan kan. Jadi dia budak lagi. Budak-budak ni dia tak faham lagi. Tapi dengan pendedahan budak tu datang kan. Yang baru pergi. Beli weh. Ni lepak. Sadap. Mengeletek-ngeletek nyawa dah sadap tak. Itu tak halal. Ada satu restoran meat and steak tu, ada satu restoran saya tak budget ni, sebelah hotel budget tu ada restoran mamak kan. Saya tanya lah, sebelah ni halal? Halal, kita orang semua minum situ tu. Saya pun bagi. Mula nak makan, tiba-tiba tak jadi kan. Jadi sejarah awal nak membuktikan bahawa generasi pertama umat Islam zaman